Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan bakal-bakal tetamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada diskusi umrah pada kali ini. Kita menyambung diskusi kita. Pada diskusi yang lalu kita telah menceritakan sedikit sebanyak tentang tawaf. Maka selepas itu kita akan menyambung pada rukun umrah yang ketiga, iaitu sa'i. Bermakna selepas saja kita mengerjakan tawaf umrah, maka kita solat sunat tawaf 2 rakaat, kita minum air Zam-Zam, kemudian kita bergerak menuju ke Bukit Safa untuk mengerjakan sa'i. Jadi sebelum kita mengulas tentang sa'i ini, kita perlu juga ingat bahawa sa'i ini juga ada 2 perkara yang kita kena ingat, iaitu syarat sah sa'i, di mana kalau kita tidak melakukannya ataupun kita melanggarnya, maka tidaklah sah sa'i kita itu. Dan satu lagi ialah sunat-sunat sa'i. Apa yang dikatakan sunat ialah perkara itu kalau kita buat menguntungkan kita, ya, dan dia kalau kita tak buat maka rugilah kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, rukun ketiga. Siapakah yang nak buat sa'i ini? Iaitu kita. Kita sebagai satu jemaah umrah, setelah tawaf umrah, kita nak buat sa'i umrah. So, kita, di mana lokasi sa'i ini? Ialah di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya? Pakaian yang kita perlu pakai untuk sa'i ini ialah kita berpakaian ihram. Bagi lelaki tadi, masih kekal dengan dua helai kain, satu di bawah, satu di atas, bagaimana kain ihram yang biasa. Dan bagi lelaki, bagi wanita pula, ya, dia berpakaian sebagaimana yang dia pakai waktu dia tawaf tadi. Ya. Apakah syarat sah sa'i? Satu ialah dia dimulai daripada Safa dan disudahi di Marwah. Bermulanya sa'i itu di Bukit Safa. Dia bermula di Bukit Safa. Tidak pula sa'i itu bermula di Bukit Marwah. Terbalik pula. Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kedua syarat sahnya ialah cukup 7 kali dengan yakin. 7 kali dengan yakin. 7 kali itu dikira macam mana? Safa ke Marwah 1 kali. Marwah ke Safa 2, lepas Safa ke Marwah 3, itulah 4, 5, 6 dan 7 dan berakhir nanti di Bukit Marwah. Hendaklah sa'i sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Syarat sahnya ialah kita berjalan tadi hendaklah sampai di penghujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Dia ada penghujungnya. Kalau mengikut pandangan-pandangan ulama, iaitu dia ada naik saja Bukit Safa dan Marwah itu juga telah memadai, ya, gitu. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi. Sa'i di Batnul Wadi itu syarat sahnya. Batnul Wadi itu apa? Ialah tempat sa'i sekarang. Tempat sa'i itu dia di sebelah Masjidil Haram, ya, tetapi dia tidak dikira sebagai masjid. Bermakna kalau kita berada di tempat Safa Marwah ini, di Batnul Wadi ini, maka tidak harus kita, tidak sunat bagi kita untuk mengerjakan solat tahiyatul masjid. Antara lain syarat sa'i itu ialah dilakukan selepas selesai melakukan tawaf. Sebab kita buat umrah, ya, selepas kita buat tawaf umrah, tawaf wajib itu, tawaf rukun umrah itu, maka kita melakukan sa'i. Maknanya syarat sah sa'i itu dia dilakukan selepas selesai mengerjakan tawaf itu, ya. Terus kita buat sa'i itu. Yang ketujuh, antara lainnya adalah tidak berniat lain yang boleh memesongkan tujuan sa'i. Waktu kita sa'i tadi, tujuan kita, tasih niat kita semata-mata kita mengerjakan rukun umrah yang ketiga, iaitu kita sedang mengerjakan sa'i itu. Apakah perkara-perkara sunat semasa sa'i? Ya, di samping syarat sah tadi yang wajib dan mesti kita ikuti, dia ada sunat-sunat sa'i itu. Pertama iaitu menuju ke tempat sa'i melalui Bab Al-Safa. Kita nak pergi sa'i itu, kita pergi masuk melalui pintu yang dipanggil Bab Al-Safa yang berada di Bukit Safa. Itu syarat sahnya, syarat sunatnya, ya, tuan-tuan. Yang kedua syarat sunat yang lain adalah
menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga ke kaki bukit bagi lelaki. Hingga ke kaki bukit bagi lelaki. Sunat. Tapi sekarang keadaannya agak berubah. Di mana di Bukit Safa itu telah ditutup dengan menghadang, ya, maka kita tak bolehlah memanjat ke Bukit Safa. Tapi memadai di sekitar tu, seolah-olah mendaki bukit itu juga telah memadai kita berada di situ. Yang ketiga, kita membaca zikir dan doa ketika berada di atas Bukit Safa dan Marwah. Sunat. Daripada Bukit Safa kita baca doa, nanti pergi Bukit Marwah, tiba di sana kita baca doa, ya, dan sebagainya. So, bagaimana kita nak baca doa ini? Jadi kita syorkan bawalah buku doa tadi. Buku doa, nanti tiba Bukit Safa, dalam buku tu ada tulis tentang doa-doa. Ya, bagi mereka yang tak boleh menghafal, boleh tengok buku. Tidak jadi masalah. Dan kalau tidak mau mengikut doa dalam buku, kita juga boleh doa-doa yang kita hendak, yang kita sendiri hendak, kita boleh doa. Tak kira lah dalam bahasa Malaysia dan sebagainya, kita boleh doa. Yang keempat, sunat sa'i itu berniat sa'i pada permulaan sa'i. Permulaan sa'i tadi tu dia berniat. Contoh yang paling mudah, sahaja aku mengerjakan sa'i umrah 7 kali kerana Allah Ta'ala. Ya, kita terus jalan. Kemudian yang kelima, sunat sa'i itu ialah berjalan perlahan dan tenang semasa sa'i. Kita berjalan dengan tenang, ya. Tenang saja kita berjalan tu, dengan berzikir, berdoa dan sebagainya. Ya, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, kita berselawat, ya. Kita berdoa apa yang kita hendak, ya. Jalan perlahan, tak perlu kita terkejar-kejar itu. Ini sunat dia, ya. Yang keenam, sunat sa'i itu ialah suci daripada hal besar dan kecil. Bermakna sunatlah kita suci daripada hal besar dan kecil. Bagaimana pula kalau wanita itu, kalau dia selepas dia tawaf, waktu dia berjalan tadi, dia datang haid, teruskan, ya. Sebab suci daripada hal besar dan kecil ini hanya sunat sa'i saja, ya. Kemudian kalau sunat yang lain adalah kita berwuduk lah. Dan sunat yang lain adalah kita, sebaik mungkin ialah kita menutup aurat kita, ya. Yang ketujuh, menunggu waktu tidak sesak untuk sa'i. Tempat sa'i ini sunat bagi kita. Kalau kita nak buat sa'i, dapati tempat tu tak sesak, maka kita mulakan sa'i kita, ya. Sunat itu. Berjalan kaki tanpa memakai alas kaki, ini juga sunat. Mana kita berjalan tanpa alas kaki. Dan kalau kita nak menggunakan skuter atau kursi roda, boleh kita gunakan, ya. Tidak mengapa. Hatta kalau kita ni masih sihat lagi pun, nak pakai skuter pun tidak menjadi satu kesalahan. Muawalat antara sa'i, bermaksudnya daripada kita sa'i tadi Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, muawalat berturut-turut 7 kali, ya. Tetapi kalau kita jalan, kemudian kita rasa penat, kita boleh berhenti. Kemudian bila menyambung balik, pastikan tempat kita berhenti itu, kita langkah 2-3 langkah ke belakang dan kita teruskan sa'i tadi. Syarat sunat sa'i yang lain ialah muawalat antara tawaf dan sa'i. Muawalat di mana selepas kita buat tawaf tadi, sunat hukumnya kita terus buat sa'i, ya. Kita buat tawaf umrah tadi, terus kita buat sa'i umrah itu. Beriktibat bagi lelaki, beriktibat di mana kita membuka bahagian tangan kanan kita tadi. Sunat bagi lelaki dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, untuk beriktibat sepanjang perjalanan kita mengerjakan sa'i itu tadi. Jadi persoalan yang timbul semasa sa'i tadi, antara persoalan yang mungkin akan timbul ialah, saya ulang balik, wanita yang niat bersyarat, dia buat tawaf, tak ada kula haid lagi. Kemudian tiba-tiba pada dia datang mengerjakan sa'i, mungkin dalam pusingan pertama, kedua ataupun dalam pusingan, dia didatangi haid. Maka tidak mengapa, dia boleh teruskan untuk mengerjakan sa'i tadi, kemudian bertahallul, selesailah manasik umrahnya. Bagaimana pula kalau waktu dia buat sa'i tadi, dia tak ada wuduk, ataupun dia ada wuduk, dia terkentut, ataupun keluar angin dan sebagainya, ya, daripada dubur dan kubur, tidak mengapa, teruskan juga pekerjaan sa'i itu. Sebab antara syarat sah sa'i itu ialah walaupun kita tak berwuduk, dia tidak mengapa, kita masih boleh teruskan sa'i itu.
Bagaimana pula waktu kita sa'i daripada Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, tiba-tiba di Bukit Marwah ada jemaah yang telah selesai sa'i minta tolong kita untuk menggunting rambutnya, sedangkan kita belum selesai sa'i. Boleh atau tidak? Maka sepakat juga pandangan ulama mengatakan kita boleh menolong orang untuk menggunting atau bertahalul rambut mereka walaupun kita ini belum lagi selesai sa'i, kerana perbuatan kita menolong itu dianggap telah membuat satu kebaikan di tanah haram Mekah. Itu tidak mengapa. Tapi afdalnya ialah kalau kita nak gunting orang, kita dah selesai buat sa'i dan bergunting, barulah kita guntingkan orang lain. Tetapi kalau kita terpaksa menggunting ataupun diminta menggunting, anggaplah ia satu kebajikan dan boleh dilakukan. Bagaimana pula dalam waktu dia sa'i tadi berjalan jauh, di perjalanan tadi ada air zam-zam kita boleh minum. Bagaimana kalau jemaah tadi berhenti? Maka jemaah tadi boleh berhenti, boleh minum air zam-zam. Selepas minum, pergi tempat dia berhenti tadi, saya ulang balik, ambil 2-3 langkah ke belakang dan terus melakukan sa'i lagi. Meneruskan sambungan untuk selesaikan sa'i. Bagaimana pula kalau dia jalan sa'i 3 pusingan, dia pun penat. Dia penat, dia pun duduk berehat. Dah dia berehat, agak-agak dah hilang penat, dia menyambung balik. Boleh, tidak mengapa. Kerana sunat saja mengerjakan sa'i secara muawalat, iaitu berturut-turut. Kalau dia penat, dia rehat dan dia menyambung balik. Bagaimana pula setelah dia 3 pusingan atau 4 pusingan, dia penat dan dia tak larat nak jalan, dia minta atau upah orang tolak dengan kursi roda atau dia naik skuter. Boleh juga. Maknanya dia menyambung balik perbuatan sa'i tadi. Kalau dia buat 3, dia habiskan 4, 5, 6 dan 7. Boleh juga dia menyambung sama ada dengan menggunakan kursi roda atau skuter. Tidak mengapa, ya. Kerana dia ada masalah lain, penat sebagainya, ataupun dia asma, dia semput, dia tak berapa, pernafasan dia tak teratur, dia rasa penat dan letih, maka boleh menggunakan khidmat lain untuk menyambung sa'i tadi. Ataupun dia boleh menggunakan dari awal pun boleh. Sebelum dia buat tawaf jalan kaki, selepas tu dia pergi sa'i, dia nak menggunakan kursi roda atau nak menggunakan skuter, juga tidak mengapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam diskusi yang ringkas ini kita dapatlah memahami tentang rukun umrah yang ketiga, iaitu mengerjakan sa'i. InsyaAllah jika hadir pada kursus-kursus umrah yang dianjurkan oleh travel atau mana-mana tempat, ambil peluang nanti untuk lebih bertanya kepada pengkhusus-pengkhusus umrah kita, yang insyaAllah dia akan menjawab dengan lebih teliti dan sebagainya. Tapi diskusi ini sekurang-kurangnya membuka minda kita tentang rukun umrah yang ketiga, iaitu mengerjakan sa'i. Kurang-kurangnya kita dapat input tentang pekerjaan sa'i itu. InsyaAllah kita akan dapat melakukan dengan baik. InsyaAllah juga kita akan dapat manasik umrah, dapat mengerjakan umrah, dan umrah kita ialah umrah yang makbullah, diterima oleh Allah. Sekian daripada saya. Kita temu lagi pada diskusi yang akan datang pada topik yang lain. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita. Ampun maaf dosa saya yang dengan ilmu yang tak seberapa ini cuba untuk memberi sedikit input kepada tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.